Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita dapat, walaupun dalam suasana COVID-19, kita masih boleh menuntut ilmu secara atas talian. Ustaz harap kamu semua murid-murid dalam keadaan yang sihat dan terus bersemangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu unit 2, iaitu kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik murid-murid, cuba lihat gambar yang kamu tengah tengok sekarang ni. Kita lihat terdapat perbualan di antara dua murid dan juga seorang ustazah. Di sebelah mereka itu terdapat TV. Apa yang TV ni katakan? Kita lihat dialog yang pertama. Apa dia? Dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. TV ni mengatakan dua murid. Dalam TV ni ada dua murid, dia dapat tempat juara matematik peringkat antarabangsa. Kemudian apa yang dikatakan oleh murid lelaki? Kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu Fatonah ustazah? Okay, kita highlight dekat sini. Fatonah. Kemudian murid perempuan pun bertanya, ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan Fatonah? Fatonah. Kita tengok apa jawapan yang diberikan. Fatonah bermaksud bijaksana. Sebab itu tajuk kita hari ini adalah kebijaksanaan. Bila kita mengatakan ataupun orang tanya Fatonah itu apa, maksudnya bijaksana, berakal, budi dan pandai. Bijaksana, berakal, budi dan pandai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Apabila kita mengatakan tentang Fatonah, ia bermaksud bijaksana. Okey. Lihat kotak yang bawah ni. Para rasul mempunyai pemikiran yang kritis. Mereka dapat merancangkan strategi dakwah dengan berkesan. Okey, murid-murid ingat tak? Nabi ni tugas dia adalah menyampaikan Islam. Jadi dia kena ada strategi. Dan bila ada strategi, mereka perlu mempunyai pemikiran yang bijaksana. Okey murid-murid, sekarang kita lihat muka surat yang seterusnya. Okey. Ini muka surat yang seterusnya iaitu 148 dan juga 149. Okey. Semua ini adalah kisah yang menunjukkan keunggulan sifat Fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat bijaksana. Fatonah kena ingat, maksudnya bijaksana, berakal budi. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kisah yang pertama. Pernah dengar tak kisah yang mana kabilah Arab ni berebut nak meletak Hajar Aswad di tempat asalnya. Kita lihat, kita baca sama-sama. Okey. Kisah yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Okey, ini kisah yang pertama. Apa yang menunjukkan Fatonah Nabi? Apa yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi untuk meleraikan pergaduhan tersebut? Nabi mencadangkan agar setiap kabilah memegang setiap bucu. Okey, lihat gambar ni. Ada satu kain, selai kain, kan? Ni kabilah Arab pegang bucu pertama. Kabilah Arab yang kedua pegang bucu yang kedua. Kabilah Arab yang ketiga pegang bucu yang ketiga. Jadi masing-masing dapat meletakkan Hajar Aswad pada tempat asalnya. Hebat tak Nabi? Hebat, Masya Allah. Okay. Itu yang kedua. Kita lihat yang kedua. Lihat, ada peta kat tepi ni. Gambar peta. Gambar peta. Okay, kita baca sama-sama. Strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan lain
dengan bantuan Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan beragama Islam. Ada kisah Nabi nak pergi berhijrah ke Madinah. Okey, cuba lihat peta ni. Dari Mekah, Nabi nak berhijrah ke Madinah. Warna biru menunjukkan jalan yang biasa orang Arab lalu. Okey, kemudian jalan yang warna kuning ni adalah jalan lain, perjalanan hijrah Nabi. Ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakan jalan lain untuk mengelakkan mereka berjumpa dengan kabilah-kabilah Arab. Okey, itu kisah yang kedua. Kemudian kita lihat kisah yang ketiga. Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, ini Ansar. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad SAW itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan diguruni oleh musuh. Nabi menyatukan mereka agar menjadi satu kaum muslimin yang sangat kuat. Ini kebijaksanaan Nabi yang ketiga, kisah yang ketiga. Okey, Ustaz cepatkan lagi. Kisah yang keempat, cuba lihat gambar yang keempat. Seperti ada berlaku perjanjian di antara dua pihak. Menggunakan kertas, tengok ada chop di situ. Apa dia ni? Kisah membentuk piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, Nabi mewujudkan piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting. Hubungan penduduk Madinah, membentuk piagam Madinah. Terdapat prinsip-prinsip penting hubungan penduduk dengan Madinah. Ini kebijaksanaan Nabi yang keempat. Okey. Yang kelima, usahawan yang unggul. Rasulullah SAW merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik Sayyidatina Khadijah. Siapa Sayyidatina Khadijah? Iaitu isteri baginda. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Okey. Kisah ini menunjukkan untuk berniaga pun ataupun usahawan pun perlu mempunyai sifat fatonah. Perlu ada kebijaksanaan untuk menguruskan perniagaan. Okey. Keseluruhan di atas gambar ini merupakan kisah-kisah kebijaksanaan, sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Apa yang Ustaz ingin kamu lakukan di dalam buku tulis ulum, keluarkan buku tulis ulum. Okey. Ulum Jawi. Macam biasa, tulis hari, tulis tajuk dan tulis tarikh. Hari ni 21 hari bulan 5 tahun 2021. Ambil tajuk ni dulu. Okey. Ambil tajuk ni, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian dah salin ni, ambil tajuk ni pula, maksud fatonah. Maksud fatonah. Okey. Lepas tu tulis maksud dia. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Sampai sini saja. Kemudian bila dah siap, Okey. Pilih 3 cerita yang kamu suka. Kemudian salin di dalam buku teks. Contoh, kamu suka cerita yang pertama. Okey. Kemudian kamu nak pilih cerita yang keempat. Kemudian kamu nak pilih cerita yang ketiga. Okey. Pilih 3 sahaja dan tulis di dalam buku tulis. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.